Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Pantau Kerajaan Baru, di mana seperti biasa kita kongsikan semua perkembangan terkini dan juga analisa berkenaan dengan semua yang diumumkan oleh Kerajaan Perpaduan ini. Dan antara yang terbaru, Kementerian Pendidikan Tinggi menyarankan Institusi Pengajian Tinggi Swasta atau IPTS untuk turut serta dalam menjayakan inisiatif Menu Rahmah. Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Khalid Nordin berkata, usaha murni seperti itu yang mampu mengurangkan beban khususnya golongan memerlukan wajar diperluaskan. Kita bila dah diperkenalkan dengan kerjasama Kementerian Datuk Salahuddin, kita akan pastikan semua universiti awam akan menyediakan ruang untuk melaksanakan itu. Bagaimana dengan IPTS? Kita berharap perkara-perkara yang baik supaya IPTS juga boleh turut menyambutnya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas lawatan rasmi di Universiti Teknologi Malaysia UTM Johor Bahru pada Isnin. Muhammad Khalid sebelum ini maklumkan program Menu Rahmah akan dilaksanakan di institusi pengajian tinggi dalam masa terdekat. Katanya KPT sedang bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN untuk melaksanakan program berkenaan. Seterusnya, Kementerian Kesihatan mengakui berlaku kesesakan di Jabatan Kecemasan di sebuah hospital. Tanpa mendedahkan hospital berkenaan, Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata ia dikesan selepas pegawai-pegawai kementeriannya melakukan lawatan di jabatan tersebut pada minggu lepas. Dr. Zaliha menjelaskan kesesakan tersebut dipercayai kerana pesakit yang sepatutnya dimasukkan ke ward masih terperangkap di jawatan kecemasan. Bagi mengelakkan perkara tersebut berlarutan, KKM antaranya sedang melakukan perbincangan dalaman dan arahan terhadap kaki tangan serta penyediaan lebih banyak katil. Dr. Zaliha menambah usaha memperkasakan kepimpinan di peringkat lapangan juga perlu dilakukan. Selain itu, beliau mengakui berlaku keletihan fizikal dan mental dalam kalangan kaki tangan dan pesakit. Sehubungan itu, KKM memberi jaminan akan berusaha mengenapasi penyelesaian secara dalaman dan menyokong petugas barisan hadapan menerusi perbincangan penterusan dengan Kementerian Kewangan. Media sebelum ini melaporkan Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang terpaksa menutup jabatan kecemasannya daripada menerima kes tidak kritikal kerana mengalami kesesakan dengan pesakit terlalu ramai. Dan Kementerian Keuangan pula akan mengadakan pertemuan dengan pihak Lebuh Raya Utara Selatan atau PLUS untuk membincangkan penambahan lorong Lebuh Raya di Johor. Timbalan Menteri Keuangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata pertemuan itu akan diatur minggu ini. Katanya, pertemuan itu akan membincangkan cadangan Kerajaan Negeri Johor untuk menambah lorong di laluan Yong Peng Skudai dari 4 lorong ke 6 lorong. Ini adalah satu permintaan ramai rakyat Johor supaya kesesakan lalu lintas melalui Lebuh Raya itu boleh dikurangkan. Dan ia adalah masalah yang berlanjutan sekian lama. Kita lihat dari Melaka ke Seremban sudah ada 6 lorong, ya. Daripada Seremban ke KL sudah ada 4x4 8 lorong. Tapi bila tiba ke negeri Johor, dia hanya ada 4 lorong. Sedangkan Johor memberi sumbangan yang begitu besar kepada kekayaan negara, kepada pendapatan negara. Permintaan Kerajaan Negeri Johor itu sudah dibuat lebih 5 tahun lalu. Katanya isu berkenaan antara yang menjadi keutamaan MOF dalam bajet 2023. Dan seterusnya, kerajaan meluluskan pelan penjanaan semula lapangan terbang Subang atau SARP yang akan melonjakkan status lapangan terbang itu menjadi hub aero angkasa dan penerbangan serantau. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata pelan penjanaan semula itu dijangka meningkatkan kapasiti semasa lapangan terbang itu kepada 8 juta penumpang setahun. Ia sekaligus menjadi pelengkap kepada lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Jelas Loke, kelulusan tersebut diberikan Jemaah Kabinet pada 2 Februari lalu selepas pembentangan cadangan pembangunan semula lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSEAS yang dibangunkan Malaysia Airports Holdings Berhad MEHB. The studies have been made for years. I think this plan is not the past 2 months. Okay, to be fair to MHB, the plan has been studied for a few years since the previous
probably 2 or 3 governments. A lot of study have been made, but finally it has been finalized, and I'm glad that I was able to bring it up to Cabinet for approval. So the plan has been drawn up in terms of policy direction, and now it's up to MHB to draw up their business plan. MAHB diberi tempoh sehingga April depan untuk merangka pelan pelaksanaan SARP dan ia perlu dibentangkan semula kepada Kabinet untuk kelulusan. Anggaran kos pembangunan semula LTS-EAS akan diumum selepas pelan terperinci berkenaan siap dibentangkan. Beliau dalam pada itu menambah pelan berkenaan menyasarkan segmen pasaran penumpang premium dan perniagaan dengan memanfaatkan sepenuhnya kedudukan strategik LTS-EAS di tengah ibu kota. Ekosistem yang akan dibangunkan membabitkan 7 komponen iaitu pusat industri aero angkasa, pusat penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih MRO. Selain itu, ia melibatkan pusat penyelidikan dan pembangunan, operasi GA, operasi BA, mobiliti udara bandar UAM serta operasi penerbangan komersial serantau. Pada April 2021, MAHB mengumumkan pelan pembangunan semula lapangan terbang Subang dengan anggaran peruntukan 1.3 bilion ringgit. Seterusnya, keputusan untuk mengurangkan peruntukan pembangunan untuk ahli parlimen akan menyukarkan penyaluran bantuan dan urus tadbir bagi kawasan di pedalaman. Itu pandangan yang disuarakan oleh Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi menerusi satu kenyataan hari ini. Ini susulan keputusan pengurangan peruntukan pembangunan kepada ahli parlimen daripada 3.8 juta ringgit kepada 1.3 juta ringgit. Ahli Parlimen Kapit itu berkata pengurangan peruntukan itu akan memberi cabaran yang lebih besar kepada beliau dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat bagi kawasannya yang terletak di pedalaman dengan keluasannya menyamai negeri Pahang. Sebagai ahli parlimen dan ahli jemaah menteri, Nanta memberitahu beliau amat memahami dasar kepada tindakan itu yang terpaksa diambil sebagai langkah penjibatan kewangan negara. Jelasnya walaupun terkilan namun beliau terpaksa menerima ketetapan berkenaan dan berharap peruntukan itu akan dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Nanta yang juga Setiausaha Agung Gabungan Parti Sarawak GPS berkata peruntukan sebelum ini membolehkan ahli parlimen membantu penduduk secara lebih efisien dan disalurkan secara langsung dan pantas tanpa perlu melalui pelbagai proses di peringkat pejabat daerah atau jabatan kerajaan. Pada Jumaat lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan peruntukan pembangunan tahunan kepada ahli parlimen dikurangkan dan akan dilaksanakan secara berperingkat sebagai langkah mengawal aliran kewangan negara. Baik, baru-baru ini banyak berita tertumpu kepada perkembangan akaun Parti Pribumi Bersatu Malaysia dibekukan oleh SPRM untuk membantu siasatan dakwaan terhadap penyelewengan dana. Kita masih lagi menanti berkenaan dengan perkembangan berkenaan dengan kes itu, tapi ia membangkitkan semula perdebatan dan juga perbincangan berkenaan dengan keperluan untuk kita mewujudkan dan juga melaksanakan akta pendanaan politik serta-merta untuk meningkatkan integriti dan juga kredibiliti sistem politik di negara kita. Saya mau berbincang dengan penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandian yang menyertai saya sekarang secara atas talian. Prof, kita sudah lama membincangkan berkenaan dengan RUU atau Akta Pendanaan Politik ini. Kita saksikan ada beberapa akta atau RUU sebelum ini yang ada kemajuannya, ada progres, termasuk RUU Akta Anti Lompat Parti. Tetapi mungkin sudah lama kita tidak bincang, dan untuk mengingatkan kita semula berkenaan dengan Akta Pendanaan Politik ini, di mana kita sekarang dan apa progresnya, Prof? Ya, saya rasakan bahawa akta itu sudah pun disiapkan memerlukan kelulusan kabinet untuk dibawa semula ke parlimen. Sedangkan perkara ini sudah tertangguh hampir 8 tahun. Kalau kita perhatikan jawatan kuasa konsultatif mengenai pembiayaan politik pernah ditubuhkan pada tahun 2015. Kemudian akta sumbangan ke atas dana politik ini pernah disuarakan pada tahun 2016. Tetapi 2019 kita melihat sekali lagi sebuah kerangka telah diwujudkan oleh kerajaan untuk dibawa ke parlimen di bawah jawatan kuasa pilihan khas mengenai pembiayaan politik. Itu juga tidak berhasil sehinggalah tahun lepas pada bulan November kita melihat sudah pun diadakan libat urus dengan pelbagai pihak dalam kalangan pemimpin-pemimpin politik dari pelbagai parti politik dengan badan-badan bukan kerajaan, organisasi yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dengan pakar-pakar perundangan juga bidang pengajian politik. Tetapi kita lihat ia masih lagi tersekat. Diharapkan ia boleh dibawa di dalam sidang parlimen kali ini supaya
isu berkaitan dengan politik rasuah, berkaitan dengan derma, dengan berkaitan isu dana politik itu dapat dihentikan dan dapat kita bergerak ke arah politik yang lebih matang. Bermakna jika sekiranya ianya sudah menunggu untuk dapatkan kelulusan kabinet kemudian dibawa ke parlimen, sepatutnya ia disegerakan agar kita dapat menghentikan tomahan apa saja berita-berita yang boleh mempengaruhi persepsi ke atas soal dana dan juga wang pembiayaan perbelanjaan politik ini. Sudah tentu matlamat dan harapannya adalah untuk kita meningkatkan ketelusan dan juga kredibiliti parti politik, juga sistem politik, sistem pilihan raya di negara kita. Apa yang perlu ada dalam itu, Prof, untuk memastikan matlamat ini dapat dicapai dan tidak ada sebarang loopholes yang membolehkan parti politik masih lagi mengamalkan politik wang? Bagi saya, pertama adalah takrifan. Definasi itu perlu jelas supaya tidak wujud ruang ataupun lompong kosong untuk membolehkan ia masih lagi membawa kepada satu budaya politik wang. Yang kedua adalah garis panduan. Bagaimanakah dana itu dapat disalurkan? Apakah bentuk dana yang dibenarkan? Adakah yuran dalam organisasi, sumbangan daripada organisasi-organisasi yang punya fahaman politik yang berkaitan? Adakah daripada bantuan kerajaan juga boleh diambil kira dalam soal pendanaan politik ini? Dan juga apakah sudah sampai masanya kita memerlukan sebuah suruhanjaya yang menyelia bagaimana dana ini dikeluarkan? Apakah bentuk dana yang dibolehkan, yang bentuk kecil, yang bentuk besar, yang bentuk secara peribadi, kesemua itu perlu dihalusi, diteliti supaya ianya memberikan gambaran yang sepenuhnya kepada bukan saja pemimpin ataupun parti politik, tapi orang awam yang boleh memahami, menggarap, mencerna apa sebenarnya dalam konteks dana politik supaya tidak lagi wujud istilah derma politik, rasuah politik, politik wang yang saya rasakan jika sekiranya itu menjadi satu budaya, itu juga akan dianggap sesuatu yang bersifat legit ataupun diberikan keabsahan. Dalam mana kita sedang bercakap tentang keabsahan moral, sudah pasti bagaimana dana itu diperolehi, dibelanja, bagaimana ada ketulusan, kompetensi dan juga tidak wujud kebocoran, kecairan yang boleh dipersoalkan oleh sesiapa selepas sesebuah pihak menang. Sebab itu kita memerlukan, saya rasakan, sudah tiba masanya sebuah suruhanjaya yang dapat menjalankan tanggungjawab dengan bebas agar mana-mana perubahan kerajaan tidak mempengaruhi keputusan dan juga memastikan hasilnya itu sebenarnya memberikan gambaran kepada kita bagaimana wujudnya perubahan-perubahan yang wajar dilakukan dalam konteks politik arus perdana. Adakah akta ini hanya untuk meningkatkan ketelusan dan memaksa parti-parti politik untuk mendedahkan secara penuh penyata akaun mereka, derma mereka perolehi dari siapa dan sebagainya? Adakah sekadar ia full disclosure atau adakah ia juga perlu menghalang dan melarang setengah bentuk pemberian derma? Kerana ramai yang juga mendebatkan bahawa derma kepada parti politik itu adalah salah satu bentuk demokrasi. Jika saya sokong ideologi dan falsafah parti itu, jika saya kongsikan matlamat dan prinsipnya, saya berhak menderma sebagai contoh. Jadi pada pendapat Prof, adakah ia juga patut mengandungi klausa yang menghalang setengah bentuk pemberian wang dan apa bentuk pemberian wang yang dikira tidak boleh diterima, yang dikira salah atau rasuah yang patut dilarang? Saya rasakan itu sebenarnya tujuan matlamat kenapa kita memerlukan akta sumbangan pembiayaan dana politik ini, agar apa yang dibenarkan, apa yang dilarang itu menjadi sesuatu yang dapat mempamer kekuatan kepada parti politik itu sendiri ke arah politik berintegriti. Misalnya, kalau diselitkan dalam klausa itu, pembiayaannya adalah di bawah jumlah tertentu yang bersifat kecil. Itu mungkin diberikan kebebasan cukai dan sebagainya. Kemudian ada satu lagi jumlah yang dikatakan, yang dibenarkan atas daripada katakan $200. Kalau di US dianggap di bawah $200 itu adalah kecil. Kemudian ada di atas $200. Kemudian ada juga self-funding ataupun pembiayaan sendiri. Jadi terma-terma itu perlu supaya kita juga memahami apakah yang dilarang. Contohnya, apakah larangan daripada pembiayaan negara luar misalnya. Larangan daripada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam kerajaan misalnya. Jadi
bentuk-bentuk larangan itu juga perlu diperincikan supaya tidak ada pihak yang menyoal kemudian apabila sudah menerima mereka katakan ini tidak terikat dengan kerangka besar sumbangan pembiayaan dana politik. Jadi saya percaya setiap bucu itu harus diperihalkan supaya pemimpin parti politik dan juga parti politik sedar inilah keterbatasan limitasi yang dibenarkan. Kita ada akta-akta yang sudah pun wujud. Akta Suruhanjaya Pilihan Raya 1957, Akta Pilihan Raya 1998, Akta Pilihan Raya 1981, 2002, 2003, kesemua itu ada. Tapi sejauh manakah kita nak perkukuhkan dari sudut bukan saja perundangan tetapi juga pelaksanaan yang jelas, yang telus, yang juga mempamer kekuatan dari sudut kebebasan sebuah organisasi yang akan boleh menghalusi, memantau perkara-perkara yang dilakukan dan juga dijadikan larangan oleh kesemua pihak yang bersetuju ke atas komposisi di dalam akta ini kemudian. Baik, Prof. Kita akan berhenti seketika. Pantau Kerajaan Baru akan kembali selepas ini. Anda kembali bersama Pantau Kerajaan Baru. Saya Luqman Haris. Kami sedang membincangkan berkenaan dengan Akta Pendanaan Politik yang sudah pun dibincangkan sejak beberapa bulan yang lepas. Selepas kita menyaksikan beberapa RUU ataupun beberapa akta berjaya dilaksanakan termasuk anti lompat parti dan sebagainya, kini persoalan kembali timbul berkenaan dengan apa yang kita boleh jangka daripada Akta Pendanaan Politik dalam beberapa bulan akan datang ini. Khasnya apabila terdapat berita-berita berkenaan dengan dakwaan penyelewengan dana oleh sesetengah parti sewaktu PRU15 yang dulu. Saya mahu bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Prof, beberapa perkara sudah pun kita bincangkan sebentar tadi termasuk apa yang patut ada dalam Akta Pendanaan Politik ini. Adakah Prof merasakan bahawa akta itu juga perlu mengandungi klausa sebagai contoh yang mengehadkan jumlah derma yang boleh diterima atau tidak? Ya, saya rasakan perlu supaya jelas apakah jumlah yang dibenarkan dan jika wujud jumlah yang besar bagaimana ia mahu dipantau supaya di dalam kita mencari ketelusan daripada siapakah yang membiayai parti-parti politik tertentu, pemimpin tertentu, sudah pasti kita juga bercakap tentang dari manakah dana itu diperolehi oleh organisasi seperti ini. Pada tahun 2016, akta itu gagal dilaksanakan kerana ada pihak yang mahu menjaga kerahsiaan mereka yang menjadi penyumbang kerana khawatir jumlah yang diberikan itu terlalu besar hingga akan dipersoalkan oleh orang kebanyakan dan juga pihak tertentu. Bermakna dalam konteks ini, saya percaya jika sekiranya kita mahu memelihara ketelusan di dalam meraihkan pendemokrasian, pembudayaan ke atas soal dana politik ini harus juga membawa kepada soal integriti politik. Jadi saya percaya jumlah itu perlu dihadkan yang dipersetujui oleh kesemua pihak supaya ianya ketara seperti mana ia tidak akan menjadi satu tanggungjawab mereka yang berkemampuan saja tetapi mereka yang kurang berkemampuan juga boleh menyumbang dengan angka yang berpatutan, bersesuaian supaya tidak wujud jurang yang besar seolah-olah mereka yang berkemampuan saja boleh mendominasi pergerakan di dalam sebuah parti politik. Jadi di sini kita juga mencari ruang yang seimbang untuk semua terlibat terus serta memberikan sumbangan yang ikhlas, jujur tanpa sumbangan itu diberikan ganjaran, imbuhan, habuan yang kemudiannya menjadi satu persoalan besar dari sudut integriti. Kerahsiaan itu penting, Prof. Kerana seperti yang kita bincang awal tadi, ada yang mendebatkan, malah ada kes-kes di Amerika Syarikat sebagai contoh sebelum ini yang mengatakan di mana Mahkamah Agung di sana membuat keputusan bahawa pemberian dana politik ini adalah sebahagian daripada kebebasan bersuara kerana setiap orang itu ada hak untuk sokong parti politik mana yang selari dengan ideologi atau falsafahnya dan justru bukan sahaja itu diterjemahkan dalam sokongan dalam bentuk undi tetapi dari segi sokongan keuangan juga. Dan apabila undi kita rahsia, mengapa pemberian juga perlu pemberian wang dan dana juga sumbangan juga tidak boleh dirahsiakan? Adakah itu satu bentuk percanggahan dan itu violate mungkin hak pengundi ataupun penyokong untuk menyuarakan mereka menyokong siapa melalui dana? Saya rasakan sesiapa yang mahu menyalur dana ini bebas untuk menggerakkan
apa saja tindakan mereka kepada mana-mana organisasi. Ada yang memberikan kepada kesemua parti politik. Dia tidak hanya berpihak kepada satu, dia main 2-3 kolam kerana apabila menang sesuatu parti politik, dia juga mengharapkan sebuah ganjaran habuan daripada tindakan seperti itu. Sebab itu dirasakan bahawa kerajaan itu akan menyebabkan ada pihak yang menyalahgunakan kebebasan yang diberikan kepada mereka sehingga mengharapkan sesuatu di sebalik tindakan mereka. Sebab itu dirasakan jika wujud yang lebih telus, disenaraikan siapakah yang memberi, siapakah yang menerima, itu akan membolehkan kesemua parti politik juga mempunyai mekanisme untuk menyusun strategi ataupun intervensi ke arah apa saja tindakan yang dilakukan oleh organisasi yang memberikan habuan ataupun dana ke atas parti politik mereka. Jadi saya rasakan bahawa dalam kita mahu mempertahankan kebebasan untuk meraihkan proses pendemokrasian di dalam pilihan raya, dalam apa saja aktiviti program parti politik, sudah pasti kita tidak mahu ada pihak yang menyalahgunakan apa saja kelebihan yang ada pada mereka sehingga mengganggu gugat apa yang boleh dilakukan oleh sebahagian yang lain. Sebab itu saya rasakan bahawa soal kerahsiaan itu selama ini tidak menyekat mana-mana pihak. Barangkali selepas ada satu Suruhanjaya yang bebas, telus, yang akan mempunyai peraturan, undang-undang yang akan memantau pelaksanaannya supaya kita tidak bergerak ke arah soal rasuah politik wang, tidak bergerak ke atas soal salah laku yang boleh menjejaskan kredibiliti, reputasi bukan saja parti politik tapi juga penyumbang yang memberikan dana tersebut. Jadi dalam konteks ini saya rasakan jika kita melihat ataupun kita jadikan rujukan kepada beberapa buah negara lain seperti Amerika, UK, India, Kanada, Korea, Meksiko, Taiwan dan juga Singapura yang baru-baru ini juga telah menunjukkan komitmen ke atas akta penyaluran dana ini, barangkali Malaysia juga harus mengambil iktibar daripada apa yang telah dilakukan oleh negara lain, bukan saja kekuatan tetapi juga kelemahan daripada dana tersebut. Barangkali itu akan membolehkan kita menghasilkan satu kerangka yang menang-menang untuk semua. Di sini bukan soal rahsia tetapi di sini juga soal integriti, soal kredibiliti, reputasi mereka yang akan menyalur dana ini. Ya. Nampaknya Prof, fokus banyak tertumpu dalam Akta Pendanaan Politik, fokus banyak tertumpu kepada dana yang diperolehi oleh parti politik, tapi mungkin kurang dana yang diberi oleh parti politik. Kerana kita lihat baru-baru ini banyak kontroversi timbul berkenaan dengan pemberian dana oleh parti politik, terutamanya menjelang PRU15 yang dikatakan sedekah, yang dikatakan macam-macam. Jadi adakah Prof merasakan akta ini juga melakukan cukup? Kerana kita berbincang mengenai untuk kita menghalang atau menghapuskan politik wang. Dan kita kena ingat politik wang itu dua hal. Bukan sahaja duit yang diterima oleh parti politik tetapi yang diberi oleh parti politik. Adakah Prof merasakan akta ini cukup kuat untuk memastikan itu juga terjaga? Aspek itu juga akan kita pelihara bahawa tidak akan ada sebarang pemberian yang mencurigakan oleh parti politik kepada orang biasa, pada pengundi. Ya, saya rasakan itu juga akan sepatutnya memelihara tindakan dan juga memberikan sumbangan kepada mana-mana pihak termasuk pengundi. Pernah satu ketika dulu, kalau kita jadikan rujukatan senota kaki, bagaimana perbelanjaan kenderaan untuk bergerak kepada seorang pengundi daripada kawasan tempat bekerja kepada kawasan ke tempat mengundi itu disalurkan atas nama sumbangan, bukan untuk meraih ataupun mendapatkan sokongan. Sedangkan ia juga mempunyai konotasi ke atas bagaimana menyalahgunakan dana yang diberikan itu sehingga melahirkan kegelisahan, kebimbangan. Bagaimana sedekah politik itu sebenarnya juga boleh membawa kepada persoalan apakah niat tujuan sebenar ianya diberikan kepada sesebuah parti politik. Jadi saya percaya mana-mana pengundi juga harus mengambil tindakan yang sama seperti parti politik supaya mereka yang mahukan apa saja dilakukan oleh parti politik juga sebenarnya memainkan peranan dan juga tanggungjawab yang sama seperti parti politik agar kita melihat integriti ini bukan sahaja dari sudut parti politik tetapi juga pengundi sendiri harus
berwaspada, berhati-hati. Pernah dulu dikatakan, ambillah kalau diberikan apa sahaja, baik dana, duit, ataupun habuan berbentuk barangan, tetapi bila mengundi, undilah kepada parti politik yang dirasakan mereka mahu undi. Jadi saya percaya akta ini harus mengambil kira kepentingan itu. Baik, terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, dan sedikit perkembangan pantau kerajaan baru sebelum kita berpisah. Kabinet Bayangan Perikatan Nasional disifatkan sebagai tidak cukup sifat dan separuh masa kerana tidak melibatkan wakil kaum bukan Melayu. Pada masa yang sama, penganalisis politik Universiti Melaya, Dr. Muhammad Taufik Yaakob berkata penglibatan wakil dari Sabah dan Sarawak juga disifatkan sangat kurang selain hanya melantik 3 wanita untuk menyertainya. Saya kategorikan Kabinet Bayangan ini seperti kabinet yang tidak cukup sifat dan tidak cukup masa ataupun separuh masa kerana tidak melibatkan beberapa komponen yang paling utama. Misalnya kalau kita pergi secara teliti, ya, di mana wakil kaum bukan Melayu itu dalam Kabinet Bayangan, wakil Cina, wakil India, dan kita juga dapat lihat Sabah dan Sarawak hanya dapat satu portfolio sahaja dalam Kabinet Bayangan. Meskipun 29 ya portfolio diwujudkan seolah-olah seakan sama seperti kabinet sedia ada, tetapi bagaimana pula dengan kedudukan wanita dalam Kabinet Bayangan yang kita lihat dalam portfolio yang diketengahkan oleh Perikatan Nasional. Berbanding dengan Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan Pakatan Harapan, mereka mengemukakan dan melantik 5 wakil rakyat wanita untuk menyertai kabinet. Tetapi dalam konteks Kerajaan Bayangan ataupun Kabinet Bayangan oleh Perikatan Nasional, hanya 3 sahaja keadaan tersebut ataupun lantikan sebagai ahli Kabinet Bayangan itu muncul dalam Perikatan Nasional. Bagi saya, inilah sebenarnya separuh masa dan tidak cukup sifat dalam membentuk persediaan bagi menggantikan ya Kerajaan Pakatan Harapan pada bila-bila masa sahaja. Baik, apapun pembangunan perlu memastikan tiada rakyat yang terkecuali, dan ahli Parlimen Jerantut Khairil Nizam Kirudin berharap perbezaan politik dapat diketepikan dalam usaha membaik pulih jalan mendap di laluan Jerantut Benta. Katanya selaku ahli Parlimen kawasan, beliau sendiri tidak dijemput untuk menghadiri mesyuarat berkenaan perkara terbabit. Khairil berkata beliau sendiri meninjau laluan tersebut minggu lalu dan mendapatinya dalam keadaan berlubang dan rosak teruk. Beliau juga khawatir cuaca hujan berterusan akan memburukkan lagi keadaan. Katanya ini menyulitkan rutin harian penduduk yang bergantung kepada laluan itu untuk ke Bandar Jerantut. Khairil turut mendakwa cuba bertemu dengan jurutera daerah Jabatan Kerja Raya Jerantut namun belum berjaya. Katanya beliau akan cuba bertemu pihak JKR secepat mungkin untuk mengambil tindakan susulan demi memudahkan penduduk di Parlimen itu. Baik, sekian pantau kerajaan baru. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.